apa gila. Okay guys, hari ni kita akan naik Bukit Tun menggunakan So hari ni aku plan dengan cousin aku untuk naik Bukit Tun. So siapa-siapa yang tak tahu lagi di mana area Bukit Tun tu, so Bukit Tun ni terletak dekat gugusan Taib Andak antara Felda Sungai Sayong, Pasir Raja dan Bukit Besar. So laluan utama dia untuk masuk ke dalam Bukit Tun ni adalah daripada Orchard ke Bandar Tenggara, Bandar Tenggara ke Orchard. So pintu masuk dia betul-betul dekat sebelah jalan raya utama, jalan raya besar. So biasanya aku akan jogging jogging, berjalan kaki naik Bukit Tun. So hari ni kita akan naik apa Din? Kita akan naik motor. So sebab rasa hari ni rasa macam tak nak jalan kaki lah. So hari ni kita akan naik motor. So guys, jom. Guys, so kita dah sampai dekat puncak Bukit Tun. Ini adalah sebahagian sudut dari pemandangan dekat atas Bukit Tun. Aku penat walaupun naik motor tadi. So ni adalah sudut pemandangan dari sudut yang berbeza lah. Apa hal So guys, kejap lagi mungkin aku akan tanyalah tentang kisah di sebalik Bukit Tun ni. Ramai kadang-kadang orang yang tak tahu. So dekat belakang tu ada beberapa orang kampung yang berasal daripada sini. Kalau tak silap orang Sungai Sayong. Jadi kita akan tanya beberapa cerita yang dia tahu mungkin zaman-zaman dahulu lah. Dari mana datangnya nama Bukit Tun, kisah mistik di Bukit Tun. Sekiranya dia tahulah mungkin akan diceritakan sebentar lagi. So jom guys, kita pergi jumpa dia, kita tanya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So saya nak tanya sedikit lah tentang Bukit Tun yang... Boleh perkenalkan diri dulu tak? Siapa? Saya Samsudin. Samsudin. So saya panggil Uncle Din lah. Boleh lah. Uncle Sam ke? Okey. No problem. So Uncle Sam, orang mana Uncle Sam? Saya orang Sayong. Orang Sayong. Felda Sungai Sayong. Felda Sungai Sayong. So dekat atas Bukit Tun ni kita boleh nampak felda apa je? Daripada kita boleh nampak felda, kalau di sebelah sana felda Sungai Sayong. Okey.
Di sana Felda Pasir Raja. Felda Pasir Raja. Pasir Raja. Lepas tu di sana ni sempang antara Bukit Besar dengan Pasir Raja. Okey. Yang sana tu Ulai. yayasan. Yayasan. Yayasan YPJ. 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 Komplek YPJ. So sekarang tak nampak sebab ada kabus kan? Kabus. Kalau cerah memang nampak lah. Lagi kalau sebelah sana situ tu Bukit Besar. Yang sebelah belakang sana yang kalau tak nampak, kalau nampak ada satu sekolah, itu Bukit Ramon. Okey, mungkin kita akan pergi ke situ lah sebentar lagi. So Uncle Sam, boleh ceritakan sedikit tak datang dari mana nama bukit tu ni? Nama bukit tu ni diambil daripada nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, arwah Tun Haji Abdul Razak. Tun Haji Abdul Razak. Okey. Pasal dulu masa dia pernah datang kemari. Bukit tu ni? Bukit tu. Dia pernah makan di sinilah. Tapi sumber yang saya dapat, dia punya yang bagi nama ni adalah Sultan Johor yang bagi nama. Berdasarkan nama Tun Abdul Razak? Yes. Okey. Nama dia. Masa Tun datang tu, Uncle Sam masa tu berumur berapa tahun? Agak-agak lah. Biasa dalam tahun 70-an dulu lah. Tahun 70-an? 70-an. Sekarang dah 2021. Dia kurang dalam 40 tahun lepas. 40 tahun lepas. Agaknya pokok yang berada dekat belakang Uncle Sam ni pun dah berumur 40 tahun. Hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun lebih. Oh. 50 tahun lebih dalam keadaan ni lah. Tapi yang sebelum ni memang pokoknya besar lah. Sebelum dipotong lah. Kalau dulu tangki ni hanya ada satu saja. Oh, sekarang ada dua dah? Dua. Baru dia buat baru. Kalau dulu kenderaan boleh sampai sini. Okey. So, boleh ceritakan sikit tak benda-benda mistik ataupun batu-batu yang menarik untuk ditunjukkan? Kalau benda-benda mistik saya tak pasti sangat. Okey. Tapi sebenarnya saya kat sini daripada bulan Mei tahun lepas. Okey, lama dah. Saya tak jumpa apa-apa yang mistik lah. So far memang tak ada lah. Tak ada apa-apa lah. Walaupun saya seorang-seorang kat sini, tak jumpa apa-apa lah. Tak jumpa apa-apa. Tapi kalau berkenaan dengan batu tu, memang banyak batu-batu yang ada bentuk lah. Okey. Kalau macam sana, mula-mula kalau kita masuk daripada sana, mula-mula kita akan disambut ada satu batu. Jauh tak batu tu? Dia depan ni saja. Okey, jom. So guys, kita akan tengok batu yang dikatakan bentuk apa? Kepala. Okey. Yang seakan macam apa yang cerita Lord of the Ring. Lord of the Ring, guys. So kena turun bawah. Batu dia. Saya panggil batu ni, Uncle panggil batu ni penyambut tetamu. Kenapa tu? Pasal dia, bila kita masuk daripada sana, benda yang mula-mula kita jumpa lah dia. Batu ni. Kalau kita tengok, ada bentuk rupa Ada bentuk rupa, ada mata, ada hidung, ada mulut macam muka orang lah. Okey, hidung yang mancung. Hidung yang mancung. Mata dia, ada mulut semua kan. Okey. Lepas tu yang jadi saya batu ni, yang sebelah dia punya telinga sebelah ni, dia punya batu telinga ni, ada macam dia letak saja. Dia batu lain dengan yang dia letak saja. Bukannya sebelum jadi Memang sebelum jadi. Dia sebelum jadi. Dia macam letak saja. Dia ada batu lain. Guys, dia bentuk batu ni kan macam dia letak saja. Okey. Batu sampai sebelah sana, dia belakang dia. So batu ni selain bentuk muka, ada bentuk apa je? Setakat ni lah. Kalau sekali yang belakang dia ni, ini saya panggil kepala ular. Bentuk kepala ular tedung. Tapi ada yang mengatakan, ada budak-budak mengatakan kepala kura-kura atau penyu. Banyak besi? Banyak besi. Tapi yang saya punya, saya kata kepala ular lah. Ni dia. Okey, yang kata kepala ular, kalau tengok. Ini dia punya mulut dia. Ini kepala tu, dia punya mata. Okey, nampak. Macam bentuk ular kan. Mulut dia tu jelas tak? Mulut dia jelas. Mulut ni kalau kita tengok, dia punya retak dia, dia tak sampai habis tau.
Dia lebih kurang ada 1 meter lagi ke tanah. Sampai dalam 2 kaki lah. Itu yang membuatkan dia nampak seperti mulut lah. Ya, nampak seperti mulut. Kalau dalam keadaan biasa mesti dia Ya, betul. sampai bawah kan. Betul, betul. Dia sampai situ saja. Lepas ni kita cuba kita jalan ke sana. Tengok ada batu lagi yang ada kesan tapak tangan Orang. manusia. Manusia. Kesan tapak tangan manusia. 5 jari. 5 jari. Macam dicop lah. Okey. Wah, memang cun Okey, ni batu ni kalau ada kesan tapak tangan. 5 jari. Kalau tengok ada kesan tapak tangan 5 jari di batu. Saya pun tak pasti tangan siapa. Okey. Okey. Ni ada 5 jari. Ada kesan tapak tangan. Batu ni adalah batu kembar. Dua batu ni kembar. Tapi kemungkinan besar batu ni macam dia tolak ke belakang. Mungkin dulu dia Buat laluan. tak, mungkin dulu dia sama baris, tapi dia tolak ke belakang. Ini mungkin kesan daripada orang yang tolak tu lah. Kesan dia, kesan tangan dia. Bukan jentolak ataupun bukan Kalau jentolak tak mungkin. Sebab takkan jentolak ada kesan tapak tangan. Oh ya, betul. Ah, Ni andaian lah. Andaian. Takut ada kontroversi pula. Kita tak nak benda tu. Ini pada pendapat saya Pendapat, lah. ya, peribadi lah, orang kata. Pendapat peribadi saya. Nyatakan ni kesan daripada orang tolak lah batu ni. So memang nampak lah. Dekat dalam kamera mungkin tak nampak jelas, tapi mungkin depan-depan awak semua boleh nampak lah kot. Okey, lepas tu ada lagi batu. Kat level yang batu depan ni besar ni. Ni saya panggil batu ni batu belah. Pasal di ujung dia terbelah. Oh, boleh kita tengok ya? Boleh? Dia terbelah, lepas tu ada batu duduk dekat tengah-tengah dia. Okey. Lepas ni saya nak tunjukkan satu batu yang saya panggil dia batu naga. Batu naga. Naga tidur. Cuba kita tengok. Okey, cuba tengok batu tu. Bentuk batu tu ada mata, ada hidung, ada mulut. Kalau tengok bentuk daripada sini. Okey. Ada mata, hidung, mulut kan? Okey. Macam naga. Okey. Ini kepala dia. Batu ni ada 3 batu, dia duduk serentang 3 ni. Saya panggil yang ni kepak dia lah. Ni kepak sebelah kiri, yang sana kepak sebelah kanan, yang tengah tu dia punya badan. Kepak kiri dia, ni badan dia, kepak kanan dia. Angin kuat Angin kuat sini. Sini memang angin kuat. Tambah-tambah pokoknya dengan rendah ni kan. Lepas tu kat bawah batu bawah sana ada kaki dia lah. Ada sebelah kaki. Komplit lah. Badan, kaki, sayap. Kepak ah. Bahagian tengah saja. Bahagian lain kita tak mahu. So kita kena turun guys. Okey, apa dia batu yang ni? Kalau tengok bahagian sini dia sangkung macam ular, badan dia. Ni ada bonggol di sini. Dia bentuk orang macam kaki. Kalau tengok memang ada macam bentuk kaki lah. Kalau tengok macam bentuk kaki ya. Dia bonggol bentuk kaki. Kalau tengok ujung sana, dia terus ke bawah. Kira macam badan dia lah. Terus ke bawah. Jadi ini yang dikatakan berbentuk Naga, seperti badan naga lah. badan Badan naga. naga. Okey, kalau kita tengok sana, dia punya kepala dia kita tengok. Daripada sini kita nampak jelas kepala dia. Kan? Oh ya. Jelas kan? Ha. Jelas bentuk kepala. Bentuk kepala naga. Tapi batu yang
Ke depan ni nampak bentuk macam patung Mesir hidung tak ada tu. Yes, macam spinning. Apa macam apa? Spinning. Spinning. Ataupun kalau macam dekat dekat apa ni yang dekat Sunway tu, Sunway Pyramid. Sunway Pyramid ya, betul. Okey. Saya rasa kalau ambil gambar sini lagi saya kekal macam kat Sunway Pyramid. Okey, ambil bahagian ni. Nampak cenderung keluarkan kepala dia saja. Kan? Oh, nampak daripada sisi tepi lah. Sisi tepi. Biji macam yang dekat apa Sunway Pyramid. Jadi pelbagai versi batu yang kita nampak dekat Bukit Tun. So sekejap lagi mungkin kita akan tengok ada macam mural lah, lukisan gambar-gambar lama yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu zaman tahun berapa Uncle Sam? Dalam tahun 70-an. Tahun 70. Tahun 70-an, lebih kurang 40 tahun, 40 hingga 50 tahun lah. Lebih lama. So kita tengok guys. Okay guys, sebelum kita pergi dekat mural, Uncle Sam nak tunjukkan kita satu gambar dekat batu tu yang dia mengatakan berbentuk kalimah Allah, betul? Ya. So kita tengok mana satu part Corak yang batu dikatakan di sini. Okey, kalau tengok sini, kalau kita pergi dekat, kalau tengok ini adalah alif dia. Ini lam, alif. Oh. Last sekali. Ini alif, lam, ha. Yang bulat ni adalah ha dia. Inilah kalimah Allah yang ditunjukkan oleh Uncle Sam di atas batu. Ramai tak orang yang perasan tentang benda-benda macam ni? Tak pasti pasal yang kebanyakannya benda-benda di sini uncle yang jumpa. Akan jumpa benda-benda ni. So daripada atas tu guys, kita turun sampailah dekat bawah ni. Okey, ada satu lagi. Batu besar ni. Aha. Batu besar ni dia menghadap ke arah kiblat. Betul-betul menghadap ke arah kiblat. Oh. Batu ni. Okey, mari kita buktikan. Kita gunakan kompas kita tengok. Okey guys, so turun bawah ni agak curam. So guys, aku dah turun daripada situ ke sini. So ini adalah batu besar yang dikatakan menghadap kiblat. Betul ke tak? Mari kita buktikan dengan kompas. Okey, ini kompas, kita cuba kita tengok. Jelas. Betul kan arah kiblat? So batu ni memang menghadap ke kiblat guys. Dan permukaan dia pun agak mendatar. Maksudnya kalau orang nak buat sembahyang jemaah boleh satu saf di belakang. Betul? Muat. Boleh satu saf di belakang. So mungkin no wonder lah dulu pun orang-orang lama pun mungkin pernah bersolat dekat sini. Pandangan Cisam. Ya, mungkin pasal tempat ni pun kita tak tahu apa yang berlaku di sini. Sebelum ni kita tak tahu apa yang berlaku pasal kebanyakan penduduk di sini adalah kira pendatang baru. Pendatang baru. Maksudnya bukan orang asal. Orang asal memang tak adalah pasal ni adalah kawasan penempatan semula, Felda. Oh. Jadi kebanyakan yang datang memang orang luar lah, bukan orang tempatan. Kalau macam Cik Sam generasi ke berapa? Saya adalah generasi kedua lah. Oh. Generasi kedua untuk Felda Sayung lah. Generasi pertama masih ada? Ada tapi dah tak ramai lah jumlahnya. So kalau jumpa tu kenal lagi lah. Kalau jumpa insyaAllah boleh kenal lagi. So okay guys, so kita akan naik semula ke atas. Kita akan pergi ke mural. Okay. Ini adalah mural dekat Bukit Tun. Ini ada kira dia punya trademark dia lah. Bukit Tun Razak. Ini ada bendera Malaysia. Kalau dulu sebelah sini ada bendera Johor. Tapi sekarang pasal dah lama sangat, jadi dia punya warna pun dah suntuk lah. Di atas batu ni tertulisnya Bukit Tun Razak. Kira kanannya bendera Malaysia dan bendera Johor. Batu ni memang ditindikan lah? Tak, batu ni memang keadaan asal memang macam ni. Memang dalam bentuk asal, cuma dia tambah tangga je lah. Tangga ni semua. Batu ni memang macam ni lah bentuk dia.
So next gambar kita tengok kat yang belakang. yang tapi kebanyakan dia punya mural dah tak berapa jelas. Sebab dah berapa Dah puluh lama, tahun. hampir 50 tahun. 50 tahun guys. Ini adalah ni kalau tengok sini dia punya gambar kebudayaan. Tengok ada orang menari. Kat sini. Ya, kita tengok. Ni aktiviti yang dia orang lakukan kat sini dulu lah. Nak menunjukkan. Menunjukkan aktiviti masyarakat kat sini, masyarakat Kedah di sini tu. Inilah yang ada di sini tu. Kalau tengok ni ada sunai dia orang kan. Ni ada orang menari. Saya tak pasti jumpa. Gambar dah tak berapa jelas sangat. Ini tak boleh. Yang sebelah sana jelas sikit. Dia punya pasal dia terlindung daripada cahaya. Jadi dia terang sikit lah. Tapi gambar pun dah tak jelas. Tapi kalau yang sebelah belakang sana. Ada lagi? Sebelah belakang ni. Ini adalah kira macam ekonomi tau. Ini ekonomi. Apa kegiatan ekonomi yang dilakukan kat sini. Kalau tengok ada kilang. Kalau tengok. Tapi dah tak berapa jelas lah. Bangunan-bangunan. Ini kira gambaran diorang dalam tahun 70-an dulu lah. Kehidupan dia orang nak menggambarkan melalui lukisan ni lah. Untuk anak cucu mungkin. Tapi saya tengah cuba dapatkan gambar asal dia. Mana kalau dapat gambar asal dia, kita akan cuba buat balik semula lah. Okay. Buat balik semula dengan temukan balik punya lukisan asal. So selain daripada lukisan ni, lukisan lain? Lukisan lain tak banyak. Lukisan ada lukisan tapi dah tak berapa jelas. Lukisan dah tak berapa jelas. Kebanyakannya gambar memang dah tak berapa jelas lah kan. Tapi kebanyakan aktiviti berarti masyarakat yang dilakukan dekat kawasan sini lah. Kalau tengok ni macam pokok kelapa sawit. Oh ya, betul. Kan? Kelapa sawit. Jadi kita tak berapa pasal dah tak jelas. Jadi kita nak terangkan pun tak pasal dah terlampau lama. Ya betul. Okay guys, so sekarang kita dah dekat pengakhiran video. So sekarang aku nak tanya sendirilah pendapat secara peribadi dekat Uncle Sam tentang Bukit Tun ni. Macam mana dia nak jadikan tempat daya penarik orang ramai untuk datang melawat dekat Bukit Tun ni. Ramai yang kata, tak ramai lah, sebab aku ada terbaca satu artikel ni, dia mengatakan bahawa Bukit Tun ni dunia yang tersembunyi. So kita tanya secara langsung, secara jelas tentang Bukit Tun ni pada Uncle Sam tentang pendapat dia sendiri tentang Bukit Tun. Tempat yang menenangkan. Jadi suasana dia memang pasal dia kawasan tanah tinggi. Dia lebih kurang kalau kira dia punya daripada paras laut dekat 350 kaki daripada paras laut. Jadi nak wonder lah kalau pagi memang kabus memang tebal lah. Kabus memang tebal di sini. Pemandangan pun jelas. Daripada sini kita boleh nampak 3 buah gunung kita boleh nampak. Kalau di kawasan sebelah sana kita kalau tak ada kabus kita akan nampak Gunung Ulai. Sebelah sana. Itu yang nampak tu itu Gunung Pati di Kota Tinggi. Dan di sebelah sana Gunung Lambak di Keluang. Jadi kawasan ni memang kawasan tanah tinggi, memang nampak semua sekali lah. Dikelilingi 3 buah gunung lah. Jadi kat sini kalau ada saya lah. Jadi kalau untuk daya tarikan memang banyak di sini. Batu-batu dia pun ada bentuk yang boleh katakan luar biasa lah. Kebanyakannya baru saya jumpa lah di sini. Walaupun selama ni saya pernah kemari tapi tak nampak batu ni. Mungkin masa dulu dia smart, dia terlindung dengan rumput. Tapi bila dah dibersihkan, keluar satu persatu batu-batu. Seperti yang batu tamu, kepala ular, batu kembar yang ada tapak tangan, batu belah, batu kepala naga. Tangkup. Ini bukan batu belah, batu tangkup, tapi batu belah saja. Kepala naga, batu kalimah, batu menghadap kiblat. Semua benda ni pada saya boleh sebagai daya penarik lah tempat ni. Makna satu kekuatan untuk Bukit Tun
bagi orang-orang yang minat dengan suasana ni. Kat sini pun kalau kita nak buat hiking pun saya rasa sesuai, pasal di kawasan bukit. Pasal kalau area gugusan Tek Andak ni, inilah memang tempat, salah satunya tempat rekreasi lah. Tempat rekreasi yang kita boleh pergi lah. Untuk kemari kita boleh gunakan jalan kaki boleh, dengan kenderaan, tapi kenderaan kena yang tinggi lah. Kalau kenderaan dah tak boleh naik. Kalau dia kebiasaannya orang akan letak kereta di pinggir jalan besar, dia akan jalan kaki naik ke atas lah. Jalan kaki lebih kurang dalam 20 minit je sampai ke atas lah. Okey, secara peribadilah pendapat Cik Sam tentang batu-batu ni dan segala jenis batu-batu ni dari sudut pandangan peribadi ataupun daripada cerita orang terdahulu. Pada pendapat saya lah, ini yang saya cakap ni adalah pendapat saya. Pasal kalau kata daripada pendapat orang terdahulu, pasal di kawasan ni memang tak ada penduduk asal yang betul-betul dekat asal sini. Pasal ni adalah kawasan penempatan semula penduduk, ini kawasan Felda. Jadi yang sini semua adalah orang-orang yang datang lah. Maksudnya orang daripada daerah lain, daripada negeri lain, semua dikumpulkan di sinilah. Jadi dengan batu-batu ni, pada pendapat saya, batu-batu ni mungkinlah pada satu masa dulu tempat ni adalah, mungkin ada sejarahnya. Ya, tak boleh dikatakan lah. Kita nak katakan. Okey. Belakang tabir lah tu, belakang tabir. Okey. Tapi apa yang saya nampak di sini, batu-batu dia memang ada bentuk lah. Ada bentuk. Mungkin ada misteri dia tersendiri lah yang belum terungkap. Tapi setakat ni saya di sini daripada bulan 5 tahun lepas, masa start daripada bila PKP dia kata boleh untuk hiking, saya lah dah di atas ni. Kadang saya seorang-seorang di atas ni. Tapi so far tak ada apa-apa lah yang pelik lah. Macam biasa je. Jadi saya rasa tak ada apa-apa lah. Tak tahulah kalau lain. Tapi pada saya memang tak ada apa-apa di kawasan ni. So, macam Cik Sam cakap tadi, Cik Sam merupakan generasi yang kedua, betul? Ya, saya generasi kedua. So, generasi pertama Cik Sam berasal daripada mana? Saya daripada kawasan Batu Pahat. Orang Jawa? Orang Jawa Batu Pahat. Masih mengekalkan identiti Jawa dengan memakai belangkon? Ya, masih mengekalkan. So, belangkon, kalau ramai yang tak tahu, belangkon tu ni ada kat atas kepala Cik Sam. Ni lah identiti orang Jawa lah. Orang Jawa je pakai ke orang lain pun ada pakai? Dia kebanyakan Jawa. Pasal belangkon ni sebenarnya pakaian di orang dekat tanah Jawa sana. Dia ada versi-versi dia sendiri. Dia ada ikut daerah. Dia ada, bila daerah ada bentuk-bentuk dia lah. Dia tak semestinya sama. Tak semestinya hitam. Tak semestinya hitam. Ada yang putih, ada yang batik. Ada maksud tersendiri lah. Dia ada maksud-maksud tersendiri lah. Yang macam yang saya pakai ni, ini adalah belangkon Solo atau Jogja lah sekarang. Mana kalau kita tengok gambar-gambar, kalau tengok dekat YouTube gambar keraton Solo, dia punya kaki tangan dia akan pakai belangkon yang bentuk macam ni lah. Ada setengah yang deko, ada yang tak deko pun ada. Macam Melayu, identiti Melayu mungkin memakai baju Melayu, bertanjak. Kalau orang Johor, dia baju Johor, betul. Belanga. Betul. So okey, akhir kata daripada Cik Sam lah tentang Bukit Tun ni, sebelum saya menamatkan channel saya ni. So akhir kata Cik Sam, apa yang Cik Sam nak sampaikan kepada orang ramai tentang Bukit Tun ni? Pasal Bukit Tun kan, kalau pada yang berminat dengan aktiviti seperti hiking ke apa, saya suruhkan datang kemari. Yang mana yang minat dengan batu-batu yang bentuk, yang ada bentuk ke apa, datanglah kemari. Nak tengok macam mana dia punya bentuk-bentuk batu dia di sini. Ini macam-macam. Okey, baik.
Terima kasih kepada Uncle Sam kerana sudi menceritakan sedikit tentang Bukit Tun ni. So ni adalah view Bukit Tun ni lah untuk kali terakhir korang akan tengok. So kita berjumpa lagi di channel yang berikutnya. So dengan kata Cik Sam, okey lagi sikit. So dengan katanya Cik Sam, lepas ni ada lagi satu tempat menarik dekat Sungai Sayung ni yang akan kita teroka. Dekat mana Cik Sam? Kawasan makam lama yang terkenal makam 7. Sebenarnya sana bukan satu makam je, banyak makam. Makam 7 ada, makam 5 ada, makam 12 ada. So saya tertarik tadi masa saya tengah berbual dengan Cik Sam berdua. Saya tanya tentang sedikit lah tentang makam. Dia ada mengatakan tentang makam yang menyambut kelahiran tu siapa? Bidan. Bidan. Allah Rubi. Tentang bidan. Ada satu makam bidan. Saya tak tahulah kenapa disebut makam bidan. So kita menunggu part yang seterusnya. Okay guys. So okay guys, so sekarang kita dah on the way balik. Okay, ada lagi right? Pokok apa kari hutan. Ni kari hutan. Kari hutan. Memang bau kari. So, memang kari hutan lah ni. Kari hutan. Okay guys, tu adalah kari hutan. So ni adalah pemandangan on the way balik. Sebenarnya kat depan tu pun ada lagi satu pemandangan kalau korang nak tahulah. Tapi aku tak sempat nak shoot masa terhad. Mungkin next video lah.